عين الله علمتنا وجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولدي أو من ولدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغطي ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطحم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار. hadis ni panjang. Jalilul musyashi wal kathadi ajradu dhu masrubatin shathanul kaffaini wal qadamaini idha masya taqalla'a ka'annama yadhatu min sababin wa idha iltafata ma'an baina katafahi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ashiratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu. Baris ni juga sikit istilah bahasa dia tinggi. Qala haddatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabi telah meriwayatkan kami oleh Imam Ahmad Abdah ad-Dabi, salah seorang daripada ulama Basrah yang digelar dengan Al-Basri, mendapat sehingga gelaran siqatun hujjatun. Ni tinggi. Siqatun hujjatun, kepercayaan. Seorang perawi yang disifatkan kepercayaan ni dia panggil perawi yang dipercayai berkredibiliti tentang bahasa Melayu kan. Itu. Dan terbukti ketetapan hafazan baru bocok siqatun. Siqatun ni payah darjah dia. Orang yang kepercayaan nama. Perawi yang mana ulama-ulama lain sifatkan dia ni dengan seorang perawi yang amat dipercayai, makna dari segi cakap dan perbuatan dia memang amat-amat dipercayai. Dan credibility tu maksud apa? Credibility. Faham tapi nak orang main bahasa. Dipercayai dia kata berkemampuan. Credibility berkemampuan tinggi lah kan. Dan terbukti ketetapan hafazan. Maknanya bila masa ulama uji pun hafazannya tak berubah. Dia tak tukar. Kita ni kadang-kadang cerita api kat mana pun jadi cerita tu sudahlah kan. Guna api perkataan apa tak. Orang yang sampai pangkat siqatun ni dia punya ketetapan hafazan dia ni bila masa pun usia muda ke usia tua ke gerak tengah malam suruh dia baca pun dia akan cabut hafalan dia. Mantap dia punya hafazannya. Baru ulama bocok siqatun. Bukan kata dengar siqah kot dia ni ada. Ulama uji. Ulama dulu semua uji macam Imam Bukhari kan. Sewaktu dia nak digelar hujjatun lah apa semua,
Siqatun hafidhun apa jabalul hifdhi apa semua ulama uji dulu. Satu usia dia masih lagi muda. Muda lagi sampai dia sampai ke negeri Baghdad tu, ulama setengah kata Bukhari mai sini. Kita kepung dia. Kepung para ulama panggil. Cari 10 orang yang terbaik antara ulama-ulama hadis ni, suruh hafal hadis seorang 10. 10 sekali sanad sekali matan. Hak betul. Kemudian lepas kucar-kacarkan hadis. Matan ni kan contoh kita kata ada 6 perawian antara hak kawan nak riwayat. Lepas tukar perawi pertama pergi perawi hadis hak kawan nombor 6 tu tukar. Begitu. Matan hadis pun tukar. 10 hak salah, 10 hak betul, 10 hak salah. Makna ada 10 orang ni 200 hadis lah. Kan 100 hadis hak betul, 100 hadis ni yang telah diserabutkan kan. Lepas tu Imam Bukhari main. Muda lagi Imam Bukhari masa tu, para ulama kata masih lagi usia dia muda. Lepas tu habis Imam Bukhari main. Dia periwayat tiap-tiap seorang ni 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10 orang. Imam Bukhari dia periwayat hak salah. Kan. Dia periwayat hak salah. Hak betul apa tak pula? Kita tanya Imam Bukhari, kamu takhrijkan hadis ni? Aku tak tahu. Dia kata alim. Kata tolong takhrij hak betul. Imam Bukhari kata, yang pertama, hadis yang riwayat al-si fulan yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis tu dia riwayat hak mula-mula lagu ni. Hak salah tu dia riwayat. Perak. Habis hadis pertama, dia kata hadis ni sebenarnya yang betulnya perawi yang pertama kawan ni. Perawi yang nombor 2 duduk tang kawan nombor 6 kata hadis kelima. Tarik main sini. Imam Bukhari, masya-Allah. Satu 100 hadis. Ulama mengkit sepakat kata memang hafalan. La tu, mana la tu lepas baca hati dia boleh ingat, la tu juga hak salah tu pun ingat. Sekali baca ah. Sekali lah pakat baca seorang 10 hadis hak salah kan. Dia perbetul balik. Kawan hang baca hadis kawan nombor 2 ni, dia baca hadis ketiga. Perawi hak nombor 3 tu bukan kawan tu, kawan perawi. Hang hak nombor 7 hak ni, hak nombor 5 riwayat tu. Hak nombor 2 tu duduk sana. Allah, Imam Bukhari. Kan? Tu Imam Bukhari. Lagu tu ulama dulu uji. Bukan tak duduk pejabat atas saya pakar ni. Siapa uji hang? Dulu memang macam tu. Tok guru dulu nak naik berapa nak dulu. Semua nak uji. Jadi memang tok guru. Tok uji cik sendiri Allah yarham. Masa dia nak diiktiraf sebagai pakar fiqh Kedah dulu. Tok guru tua mangkit bangkang ni. Dia pergi satu majlis himpunan tok guru tua. Dia tak masuk, duduk luar. Tu Haji Aziz pendang dah dalam tu. Tu Aziz muda dah sikit. Tu Haji Aziz mangkit, dia kata ni habis panggil Tok Cik duduk luar. Tu Haji Aziz no. Kan? Habis panggil Tok Cik duduk dah luar. Tok Cik masuk. Tu apa noh. Dia masuk duduk Tok Guru balun terus. Perang dia sungak. Lepas tu Tok Guru tak, saya lawan kan. Jawab. Satu lupa ramai masalah. Jawab. Hujah apa semua. Akhir sekali semua Tok Guru mangkit dengan ini kami mau iktiraf Haji Cik pakar APK. Tu betul. Kan? Kita nak enggak pendekat bagi perhabis gelanggar orang kita sapu dulu. Ni silat kat dalam rumah ya. Nak boleh gitu. Tu cara dulu ulama dulu bukan nak berjatuh tak, nak memastikan betul-betul kamu berkelayakan. Tidak cakap hang nanti akan merosakkan sistem undang-undang. Undang-undang fiqh ulama dulu macam tu. Lah tak ada. Seorang-seorang dia kata dia pakar. Mengaji faridah tak mana begitu tak tahu baca faridah. Contoh. Dia kata serang apa lah, tak duduk serang. Serang nak duduk depan makna. Kau tak tembak kat belakang. Main duduk depan nak tembak. Tu ulama dulu ni siqatun. Hujjatun. Orang yang melebihi 300,000 hadis. Dia tahu susul jalur hadis sanadan wa matnan wa ahwalu ruwatihi. Setiap perawi yang meriwayatkan tu semua dia kenal secara detail. Perawi ni beranak mana, dia duduk tang mana, rumah apa, dia pergi ngaji tang mana, tok guru dia ada apa, dengan tok guru ni dia ngaji apa hadis, dengan tok guru ni ngaji ilmu apa sampai tang mana, secara detail. Dia nikah anak dia berapa, semua dia tahu. Berapa orang? Imam Ibn Hajar himpun dalam Taqribut Tahzib
perawi dalam Sunan Sittah merangkumi 19 orang, 19,796 orang. Itu hanya perawi Sunan Sittah yang mesti duduk di dalam kepala kita. Seorang-seorang kita kena kenal. Ni kawan kita pun kita tak tahu. Duduk mana, duduk yang, duduk tahu mana? Tak tahu. Ada apa balik? Tak tahu. Dia ngaji mana? Tak tahu. Apa dia aku tahu. Kan? Tak boleh jadi. Tu orang hadis tu. Macam mana? Boleh? Wa tarikhan, dia pula mesti pakai tarikh. Seorang-seorang tarikh. Waktu dia mengajak sekitar tahun berapa. Kawan ni mengaji dekat dia berapa hadis? 40,000 hadis. Satu tahun lebih kurang 20,000 hadis. 20,000 yang diriwayatkan pada tahun yang awal hadis ni. Oh, lama dulu. Tu syarat nak dapat hujjatun. Tu dia kata darjat, pingat darjah. Apa nama kedudukan hujjatun. Imam Ghazali hujjatul Islam. Tu dia ulama dulu. Macam di India tu ada tak? Tak ada dah. Apa nama? Di mana? Ada India tu. Ada Syekhul Hadis. Muhaddisin gagah-gagah. Tu ulama India. Dan Raisul Muhaddisin ni Maulana Zakaria. Lepas pada tu dia berkata tak sampai dah. Muhaddisin tak masuk. Hadisin tinggi. Muhaddisin lah. Macam itu malah kursi tu. Oh. Tak ada dapat pingat apa. Terus dia. Tak ada ranking. Tu terus dia abang. Dia abang tu tak ada ranking. Yang ada ranking pun guru pada guru dia Maulana Zakaria, Syekhul Raisul Muhaddisin. Lepas pada tu tak ada. Dia punya macam di India ni, dia siapa dia punya ni? Dia bagi, dia letak dia punya pangkat, siapa yang letak? Dulu ulama hadis tak. Kolonial. Tak ada dah lepas pada Maulana Zakaria tu. Nak sampai macam Maulana tu tak ada. Tempat lain ada. Memang ada. Tempat lain ni kata Syekh Sulaiman Abdul Fattah Abu Ghudah, kalau tiada ulama India yang masih wujud yang menyebarkan hadis dan kitab-kitab yang ditinggalkan sudah lama, ilmu hadis ini sudah pupus. Mana negeri lain? Tak ada. Sebab India lebih menonjol lebih hadis. Secara umum lah, barangkali ada lah. Tapi tak boleh secara umum. Ya, darjat. Peringkat tu tinggi. Maulana panggil. Tak sampai mahadisin pun tak ada lah ni. Mata sana 45 wa 200. Imam Ahmad bin Abdah Ad-Dabi ni meninggal tahun 245 Hijrah. Orang kurun salah. Yang hebat-hebat ni semua salah-salah lah ni. Tu seorang guru Imam Tirmizi yang dihimpun dalam sanad ni. Yang kedua, wa Ali bin Hujrin, dan meriwayatkan kami oleh Imam Ali bin Hujrin. Ini pun mendapat gelaran siqatun hafidhun. Anak murid dia ni termasuk Al-Imam Bukhari. Dia muda sikit, mati awal sikit daripada Ahmad Ad-Dabi. Iaitu dia meninggal 40 wa 200. Dia meninggal tahun 244 Hijrah. Ibnu Hajar ni dihimpun dalam Taqribut Tahzib tu ringkas. Bukan secara detail. Itu pun 2 jilid. Taqribut Tahzib. Perawi Sunan Sittah 19,796 orang. Itu bukan semua perawi lah. Semua perawi lagi. Dia hanya himpun dari Sunan Sittah lah. Perawi Sunan Sittah. Macam Sunan Tirmizi, Sunan apa? Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni perawi dia semua seramai 460 orang. Dalam Sunan, dalam Sahih Muslim 620 orang. Ulama kira. Orang seorang kita lepas tak kelak angka tu tak tahu dah berapa orang. Tanya Bukhari ngaji. Ingat tak? Ingat. Ada berapa orang perawi? Tak tahu. Menakib seorang-seorang tu kena ingat. Baru jadi muhaddisin. Allah mak, kita sepupu pun tak kena habis. Sepupu tukar ni. Ingatan lemah. Ali bin Hujrin. Siqatan hafidhun ma'munun.
digelar dengan Ma'mun yang diamanahkan. Ulama sebut sampai gelaran ni tu pingat besar dulu kalau buh apa nama makbus apa si Qutun tu cukup besar. Bukan gelaran dia bagi YB mana ni, sepakatan para ulama dunia Islam. Besar pingat tu. Tu yang kedua, guru Imam Tirmizi sini yang dia ambil dalam sanad mereka ni sama-sama mengaji dan kepada apa nama guru yang sama, iaitu Isa bin Yunus ni akan datang ni. Yang ketiga, wa Abu Ja'farin, dan meriwayatkan kami oleh Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far dia panggil kunyah, dan dalam Arab ni bila digelar dengan abun wa umun itu digelar dengan kunyah. Kunyah ni kita panggil apa? Gelaran. Laqab pun gelaran, tapi kita kunyah lain, laqab lain. Dia laqab lain macam Imam Ghazali kan, digelar dia dengan apa nama laqab dia lain. Kalau laqab dia Hujjatul Islam, gelaran dia kena tengok anak dia Abu Abdullah ke Abu Abdurrahman ke, itu dia panggil kunyah. Arab macam tu kan. Arab kalau anak dia nama Abdullah, dia gelar dengan Abu Abdullah. Kita ni kalau bahasa kita ni Pak Lah lah kan. Kita Pak Lah tu siapa? Bukan Pak Lah tu anak kan. Pak Lah tu dia. Tak. Arab ni Pak Lah ni, Lah tu anak. Hak ni Pak pada Lah kan. Dia lain. Bila sebut Pak Lah siapa? Orang tua tu. Arab lah. Kan Lah tu orang tua tu, Lah tu anak. Dia Pak. Lah kawan tu. Kita Pak Lah tua tu. Biasa kan. Tu istilah depa lah Arab ni. Dia masyhur dengan Abu Ja'farin. Jadi dalam bahasa ataupun dalam masalah perawi hadis ni, kadang-kadang dia nama yang dikunyah itu lebih masyhur daripada isi alam lah. Nama sebenar orang tak tahu, macam Imam Ghazali kan. Kadang orang tanya Imam Ghazali nama apa? Nama apa tu? Kita tak nak tahu sebut Imam Ghazali tahu selalu kan. Imam Ghazali tahu. Imam Baihaqi nama apa? Imam Suyuti nama apa? Bukan nama dia Suyuti, dia nama Jalaluddin Abdul Rahman. Dan kampung. Tu dia punya laqab kampung. Suyut. Imam Ghazali. Kan Ghazal, kampung Ghazal Atus. Dia macam tu. Imam Nawawi, bukan nama dia Nawawi. Kan Abu Zakaria Yahya, nama dia Yahya. Syarafun Nawawi, laqab dia ni pasal apa nama laqab Abu Yahya. Sedangkan Nawawi bukan ada anak. Ulama bahas pula kan. Kata pasal apa boleh buh, sedangkan Imam Nawawi tak kahwin, hanya orang ada kahwin boleh buh nama Abu Zakaria ke apa. Ulama kata cubalah kamu tengok kepada Sayyidatina Aisyah yang digelar Ummu Abdillah. Adakah Aisyah ada anak? Ulama jawab balik. Ulama tujuh ada jawab mana. Syok ulama bahas ni kita dapat maklumat. Ini Abu Ja'far. Abu Ja'far ni dia dahulukan kunyah di atas isi alam. Nama sebenar Muhammad kan, tapi dimasyhur dengan gelaran Abu Ja'far kan. Kita panggil Pak Ja'far kan. Pak Ja'far. Dia sana Pak Ja'far. Anak dia nama Ja'far. Dia nama Muhammad. Nama Ja'far bin Muhammad. Tapi dia masyhur, lebih dikenali dengan gelaran berbanding nama sebenar. Tok kenali. Banyak orang tak tahu Tok kenali nama apa. Kan? Berapa orang ni tapi tanya banyak orang tak tahu. Tok Dad pasal nama dia Mahdad, tu tak ada lain kan. Ni nama lain ni, nama sebenar lain. Ni 3 orang untuk guru dia ni. Muhammad bin Husain, Muhammad bin Husaini, Muhammad bin Husain. Ni ada tak banyak dia punya sejarah dia ni dalam ni. Makbulun, diterima riwayat dia, mana ulama dah periksa selidiki biar data dia termasuk daripada orang yang perawi yang diterima riwayatnya kan. Ni pun satu darjah besar. Orang sekarang ni tidak tak jadi tok guru Imam Tirmizi lah kan. Imam Tirmizi pun berdengung lah
tu guru lagi sekan. Cuma kadang-kadang betul lah ulama, ada yang orang maklum cerita masyhur dan kadang-kadang mastur ni orang tak apa tahu kan. Anak murid pun tak cerita sangat, tu guru sengap kan. Tapi tak kalah anak ni Imam Tirmizi pun murid dia. Situ kita boleh tahu kealiman dia apa. Huwa yang kata Imam Muhammad Ibn Husain ni Ibnu Abi Halimata, anak kepada Abu Halimah. Siapa dia Abu Halimah? Husain tu lah. Ni nak abang nama-nama yang masyhur, makna nama-nama yang dikenali pada zaman mereka ni. Dia nama Muhammad, orang panggil Abu Ja'far. Pak dia tu nama Husain, yang lebih dikenali dengan Abi Halimah. Tu yang disebut huwa yang kata Muhammad tu Ibnu Abi Halimah, anak laki-laki bagi Abu Halimah. Pak dia Husain pun digelar dengan Abu Halimah. Pasal apa Halimah perempuan anak dia tu ambil nama tu sebagai kunyah? Barangkali tu anak dia sulung. Macam-macam mailat kan. Kadang-kadang selalunya digelar anak sulung. Dan makna kak kepada Muhammad ni nama Halimah. Sebab tu pak ada orang gelak Pak Halimah. Ada macam-macam lah kaedah punya sebab. Ni ada sebab musabab dia lah. Wal makna ay makna al-hadis. Ni dia nak buat. Padahal makna, yakni makna bagi hadis yang diriwayatkan akan datang ni, yakni maksud Husain dan Abi Halimah orang yang sama, cuma sahaja Husain itu kurang masyhur misalnya. Wal makna, ni makna dia nak ambil kesimpulan antara tiga orang tok guru dia ni meriwayatkan hadis dengan lafaz yang berbeza kan. Kalau pada asalnya mereka bukan duk tiga-tiga kata serentak, dak. Imam Tirmizi antara guru dia Ahmad Abdah Ad-Dabi, dia mengaji hadis dekat guru dia ni Ahmad ni. Ahmad ni ada biasa riwayat hadis ni yang akan datang ni. Dan juga Ali bin Hujrin pun ada riwayat hadis, tapi mereka ni meriwayatkan menggunakan lafaz hadis yang tak sama, termasuk Muhammad Ibn Husain ni, tapi tujuan ataupun maksud hadis sama. Lah saya simpui maksud daripada ketiga orang rawi ni, tok guru saya ni menceritakan benda yang sama, cuma ada dulu kendian, ada menggunakan lafaz hadis yang lain. Lu betul lah, tapi maksud makna benda yang sama. Wahidun, dia kata wal makna al makna al hadis ni wahidun adalah satu. Ay wa in ikhtalafa fil lafzi, sekalipun lafaz kalau kita buka dalam kitab-kitab lain, barangkali dia riwayat dalam kitab lain melalui Ahmad tak sama lafaz hadis ni, tapi makna sama. Tu yang dia ambil. Tiga. Qalu, berkata mereka itu, ketiga-tiga orang ni. Makna mereka ni sama-sama mengaji satu tok guru. Siapa tok guru mereka? Ni. Mereka kata qalu haddatsana Isa bin Yunus, telah meriwayatkan kami oleh Imam Isa bin Yunus. Isa bin Yunus ni yang digelar dengan alaman fil ilmi, dia merupakan bukit atau bendera lambang besar bagi ilmu. Kalau sebut kata dia ni seolah-olah dia lambang ataupun tanda. Dan kita kata dulu ni dia tak ada ini sempadan negeri ini dulu tak ada kan. Kadang-kadang dulu orang menggunakan bendera. Bila pacak bendera di sempadan, ini menanda tanda. Jadi menanda akan kata atas ilmu, benderanya adalah Isa bin Yunus. Tu dia. Hebat sampai tu. Guru mereka tiga-tiga orang ni Aisyah bin Yunus. Guru yang sama. Ahmad bin Abdah Ad-Dabi pun mengaji dekat Yunus. Ali Hujrin pun, Abu Ja'far ni. Tiga-tiga tu mengaji kepada Isa bin Yunus. Dia jadi menjadi bendera ataupun bukit bagi ilmu dan amal. Makna kalau orang nak tahu benda tu haram ke halal, tak perlu selok kitab. Tengok Isa bin Yunus buat, mana benda tu halal. Sampai tahu tu. Ulama dulu kan kadang-kadang sembahyang ni boleh ke tak boleh. Kau ni kata tak ada rawi ni, yang kata rawi dhaif. Pergi tengok rumah dia duk buat. Balik ke tu tak payah tanya tok boleh buat tak buat. Sampai tahu tu dia punya label dia tu. Kan dia ni seolah-olah menjadi tanda bagi ilmu dan amal. Kalau dia kata pakai ulama lebih sengap lah. Kan mana benda tu dibolehkan. Tu sampai peringkat tinggi dahsyat tu ulama dulu ni. Di kalangan zaman tu ratusan ribu ulama. Bukan ulama kecil-kecil, semua ulama besar. Tapi dia menjadi bendera.
Apa amalan dia? Kana yahujju sanatan wa yaghzu sanatan. Amalan dia, kalau tahun ni dia pergi buat haji, tahun depan dia pergi perang. Nampak dulu. Perang. Ada cerita dia. Dalam kitab Fawaid Jalilatul Bahiyah cerita. Wa yuqalu lamma hajjar Rashid wa dakhala al-Kufah. Satu hari Harun al-Rashid, kan? Rashid ni dia masuk negeri Kufah. Dia duduk Baghdad. Amara Aba Yusuf, dia suruh Imam Abu Yusuf an ya'mura al-muhaddisin bi mulaqatihi illa isnain, Abdullah bin Idris wa Isa bin Yunus. Dan dia suruh Abu Yusuf ni pi habaq kau pakar-pakar hadis semua mai jumpa dah, kecuali dua orang yang tak jumpa. Dua orang saja dia tak jumpa. Makna semua ulama-ulama besar ni keluar berjumpa dengan Khalifah Harun al-Rashid. Rashid besar kan. Dia seorang ulama, dia sama alim dengan Sufyan Tsauri. Bukan kurang orang kan. Alim dia ni mengaji sama dengan Sufyan Tsauri, kawan baik. Dia cerita mari ni, alim dia sama naik. Dia perintah Imam Abu Yusuf nak buat Imam Abu Hanifah kan. Dia ni qadi. Jadi Imam Abu Yusuf ni pi jumpa dengan ulama-ulama hadis, ulama besar ni, mai dia nak jumpa. Ada dua orang yang tak mai. Yang pertama Abdullah bin Idris, yang kedua Isa bin Yunus ni. Akhirnya bila tak mai, fa arsala waladaihi, dia hantar dua orang anak dia, Al-Ma'mun wal Amin. Kan ada dua orang anak pada Harun al-Rashid, Ma'mun bin Harun al-Rashid wal Amin bin Harun al-Rashid. An yarawha ilaihi wa yaqra al-hadis alaihi fa fa'ala fa amara bi 10,000 dirhamin. Dia kata, lah ni hampa dua, tok guru dua orang ni tak mai. Hampa dua pi berjumpa dengan depa, pi baca hadis depan depa, makna pi mengaji kat depa. Kan dalam masa aku singgah sini ni, depa pun pi. Lepas tu bawa bersama-sama dengan depa ni 10,000 dirham. 10,000 nilai makna satu dirham lebih kurang RM30. Daging sekilo apa? Daging 30 dah lebih kurang lagi dah mudah kira kan, RM30. Satu dirham ni menyamai harga dia lebih kurang sekilo daging 30. Ni duk ada apa? 10,000, RM300 lah. Bawa RM300. Pi antara yang depa pi jumpa Isa bin Yunus ni. Nah, habis-habis mengaji hadis, surah 10,000 dinar, 10,000 dirham, 300,000. Zaman tu pun. Kan? Kita zaman 80-an ada 100 ni pun lari penuh kampung. Besar. Bagi-bagi famtana'a. Yang kata Imam Isa bin Yunus ni tolak. Fadhannu annahu istaqallaha, daripada ingat kot sikit kot. Tambah 300,000 lagi, tambah sampai 600-700,000. Dah kali tahu Isa bin Yunus kata apa? Dia kata, in mala'tum al-masjida ila saqfi zahaban. Ni aku nak abang kat hampa lah. Dia bagi tak mau. Kan orang ni kalau bagi tak mau. Pasal duk tengok sikit kot kan. Tambah Harun Rashid, tambah. Dia duk tengok tambah sampai berdimbun lah. Duk terani lah. Isa bin Yunus kata, in mala'tumul masjida ila saqfi zahaban. Kalau hampa susun meh sampai rapat bumbung masjid, lam akhudhu syai'an 'ala al-hadis. Sekupang buku tak kelapak kata. Sebab macam hadis. Warak dia sampai terus tu. Tak ambil dia. Tu Isa bin Yunus. Hampa lungguk lah meh sampai bumbung masjid pun, aku takkan ambil dia. Banyak aku baca hadis ni nak adik ni dah. Tu ulama dulu warak. Kila hajjah 45 hajjatan. Sebagai ulama kata dalam hidup dia ada sempat buat 45 kali haji. Daripada mana? Daripada Iraq. Jalan kaki pi, kan zaman ni jalan. Ulama-ulama dulu banyak jalan. Jalan kaki buat haji 45 kali. Kita nak habis sekali pun pecah kepala. Kan? Wa ghazan 45 ghazwatan, dan sempat turut serta dalam medan peperangan lawan musuh, lawan tentera kafir ni 45 peperangan, 45 kali. Ulama dulu hebat mereka. Dia salah seorang daripada anak murid kepada Imam Malik dan Imam Auza'i. Dia guru kepada Ishaq bin Rahawayh. Rahawayh atau Rahawayh ni makna guru Imam Bukhari, anak murid Isa bin Yunus.
Hebat dah zaman-zaman dulu. Mata sana arba'un wa sittin wa mi'atain. Wafat 264 Hijrah. Panjang. Imam Isa bin Yunus ni, hal keadaan dia riwayatkan hadis ni daripada an Umar bin Abdullah. Daripada Imam Umar bin Abdullah. Imam Umar Abdullah ni Madaniyun. Seorang daripada ulama negeri Madinah. Musinnun, dan orang yang berumur tua. Meninggal pada tahun 145 Hijrah. Umar ni. Mana Imam Isa Yunus ni pun tua, mengaji umur tu. Ulama hadis ni banyak tua. Umur panjang. Tengok dalam kami mengaji Bukhari. Salah seorang perawi Bukhari sanad berbalas jenak ni. Umur 300 tahun dia. Umur 300 tahun tu steady banyak. Dalam kepala dia. Lama ni 300 tahun. Kita 300 tahun duduk dalam besen. Tahu duduk dalam besen. Keleweh. Kan? Duduk lembek duduk dalam besen. Anak cucu pun dukung pun dalam besen. Takut keleweh. Kan? Cabut sendiri. 200 tahun. 300 tahun. Mak dulu. Allah jaga. Yang kata Umar bin Yunus ni siapa? Maula. Maula ni makna hamba permerdekaan. Ghufrata, kepada Ghufrah. Apa dah Ghufrah ni, siapa dia? Ghufrah ni bintu Rabah. Ghufrah ni iaitu anak perempuan kepada Rabah. Siapa anak perempuan ni? Ukhtu Bilalin muazzin. Dia ni dua beradik dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ada seorang kak dia nama Ghufrah. Umar bin Abdullah ni bekas hamba kak dia ada. Umar bin Abdullah ni adalah bekas hamba yang telah dimerdekakan oleh Ghufrah. Siapa Ghufrah? Ghufrah ni dua beradik dengan Bilal. Orang Afrika kan, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakal-sakal ni dekat-dekat ni. Qala, kata Umar, haddatsani Ibrahim bin Muhammadin, telah meriwayat akan kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang digelar dengan Ibnul Hanafiyah. Dia ni seorang amah. Amah. Siapa dia yang kata Ibrahim bin Muhammad ni? Dia ni adalah hamba kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ni yang kata Ibrahim bin Muhammad ini. Dia hamba. Sayyidina Ali dapat hamba ni min sabyi Bani Hanafiyah wa ismuha Khawlah wa hiya bintu Ja'far bin Qais al-Hawd. Ulama ni cerita sampai kita tak kenal sudah buat lain. Ini waladi Ali bin Abi Thalib tu. Ni saya dia Arab dah tadi. Min adalah daripada, siapa dia ni yang kata Ibrahim bin Muhammad ni? Min iaitu anak cucu ataupun berketurunan. Kalau min waladi terjemah dengan anak cucu, min wuldi berketurunan Ali bin Abi Talibin, keturunan Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ni maklum kan, anak dia melalui hamba sahaya pun ramai. Sebab dia ada hamba sahaya 17 orang yang dia dukhul dapat anak tu. Dan selain daripada Sayyidina Hasan wal Husain, melalui isteri yang lain dan juga melalui hamba-hamba sahaya dia yang lain, dia dapat 30 berapa orang anak kan? Yang lebih kurang dalam riwayat sebut ada kata 38, ada kata 36 anak Sayyidina Ali. Tapi melalui itu melalui pernikahan pun ada, melalui milkul yamin, mana milik hamba pun dia dapat anak. Tapi semua tu ulama kata selepas kewafatan Sayyidah Fatimah. Dia tak akan ni. Sebab Sayyidina Ali kata, saya teringin untuk kahwin lagi tambah. Tapi saya takut nak menikah ni sebab sekiranya saya menikah, Fatimah berasa akan kecil hati. Bila kecil hati Fatimah, barangkali Rasulullah kecil hati. Kalau Rasulullah kecil hati, aku tak bersyurga. Sebab tu dia tak nikah. Dia tahan
kesabaran dia hingga Fatimah meninggal. Fatimah meninggal 8 bulan selepas Rasulullah wafat. Dan Rasulullah wafat 8 bulan Fatimah dah tak boleh duduk. Ayah dia tak ada. Akhirnya dia pun meninggal, baru Sayyidina Ali nikah lagi. Nikah tu 4 tahun ya. Nah, Ali tak apa, dia kemas. Sampai Nabi berubat dia sekali tu. Sebab dia punyai kekuatan jimat sehari 60 kali. Nah, Ali Rasulullah kata banyak aku Ali. Dan berkurang sikit lah. Jadi Rasulullah buat ke mana Rasulullah? Rasulullah ambil pokok temucut. Ambil hak belah lembut. Lebih. Maka hak tu kurang. Maintain sampai mati sehari 30 kali. Sehari 30 kali Sayyidina Ali. Kuat tu. Bukan abang kata dia lujuh dah. Abang kata tu kekuatan lama dulu. Maintain sehari 30 kali. Itu pun petawak. Kita pekuat telan ubat ni. Telan ubat ni lebih kuat. Daripada kekuatan sejati sehari 60. Dia Makan kita orang. Muhammad ni dia, mak dia nama apa? Ha? Mak dia nama apa? Adat ni Ibrahim bin Muhammad ni. Mak dia apa nama? Dia kat salah seorang tu bini isteri pada Ali kan. Apa nama mak dia? Saya tak ingat. Ramai. Ada dalam salah silah tu ada disebut bab keturunan Sayyidina Ali. Saya tak ingat. Dia bagi senarai. Nama seorang-seorang. Saya cerita dah kat kamu dulu. Tapi kita pun pakai kaedah nota kan. Lama dah ni. Betul dah tak ingat. Ada sebut nama melalui titih ni. Tapi dia tak cerita lah yang hamba dia menikah tu hamba orang tua. Dalam riwayat dia ada cerita tak? Mana? Ada kena bawa kitab besar. Sebab Sayyidina Ali ni ada ulama himpun sejarah dia 2 jilid besar. Satu jilid tebal itu. Saya ada kitab. Sejarah hidup dia 2 jilid besar. Apa kata hikmah dia, apa amalan dia, apa 2 jilid besar. Lebih itulah lebih kurang. Saya tak ingat. Ada dia rumah. Duduk bersawang tak dah tengok. Ustaz beli di Mesir kan dia? Mesir. Kira kat ni lah. Ada. Ipar saya bagi. Dan saya ada sejarah sahabat-sahabat ni seorang sekitar. Dia nak cerita kan marah sedap. Sayyidina Abu Bakar tu baik tu, Sayyidina Umar tu baik tu, Osman tu baik tu. Ali tu baik tu 2. Nak sedap sejarah ni dengan sejarah tu. Baca kitab lain macam apa? Imam Abu Nu'aim Hilyatul Awliya dicerita sebahagian lebih kurang terbaik tu ya. Ini dihimpun baik tu. Manaqib seorang-seorang ulama terbaik tu. Jenuh ingat ni dah. Nak orang pakar sejarah minat dia kenal tu. Kita ni bau ya. Min waladi atau min wuldi, boleh baca min waladi ataupun min wuldi, anak cucu ataupun berketurunan. Itu dia tulis apa min waladi boleh, bukan salah betul kan, min waldi pun boleh, wuldi boleh. Kalau baca dengan fathah min waladi dia panggil isim jenis. Kalau baca dengan wuldi dia panggil isim jamak. Keturunan anak cucu siapa ni? Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa cerita ni? Ini cerita bab ciri-ciri ataupun merupakan memberikan akan sifat ataupun wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Ali ni dalam sejarah ni dia kata apa? Qala, berkata ia mana? Ia Ibrahim. Kana Aliun, adalah Sayyidina Ali itu. Iza wasafa, apabila mensifat ia Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Rasulullah. Mana mensifat, mencerita sifatlah, memperkenalkan apa ciri-ciri Nabi ni, apa kriteria dia kan dekat para tabi'in ni. Sebab mereka tak ada nak berjumpa dengan Nabi. Sertakan gambarkan kepada kami keadaan Rasulullah tu bagaimana. Itu yang Sayyidina Ali selalu cerita gitulah.
Sayyidina Ali kata apa? Kalau dia akan cerita, dia mesti antara isi yang dia cerita lagu ni. Kata Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib ni, dia kata Sayyidina Ali akan kata lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu bitawilil mumaghati, dengan tinggi yang terlalu tinggi. Tawil ni dengan panjang ataupun dengan tinggi, yakni bersangatan tinggi. So, Rasulullah ni bukan seorang yang berperibadi yang mana bertubuh badan yang amat tinggi ketara. Mana bukanlah orang yang tinggi tak sangka. Wala bil qasiril mutaraddidi, dan bukanlah juga bentuk tubuh Rasulullah ini seseorang yang bertubuh rendah, pendek yang rendah. Mana mutaraddidi ni kita kata bersangatan rendah, renek lah kan, mana kerdil ataupun renek. Wa kana, dan adalah ia Rasulullah tu rab'atan minal qaumi, daripada kaum, seseorang yang bertubuh badan dan beranggota sederhana. Itu saya sebut dulu ni kan, sebab kepala Nabi pun tidak ketera terlalu besar, nak kata kecil pun tak. Mata Nabi pun tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jari Nabi pun tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Semua bersederhana daripada kepala sampai kaki. Kita kadang-kadang sekerat badan nampak, tapi memang kaki betih dia panjang pula kan. Dia jadi lugu tu tak balance lah, balancing tu tak apa nak cun lah. Ada saja. Kalau kita ada parti tengok muka clear dah, telinga dia buat besar lah. Dia tak masuk kan. Ada saja nak petikai kita ni. Bukanlah petikai Allah, nak abang daripada sudut anggota zahir kita pun bukan kejadian terbaik pun kan. Masih kekurangan banyak. Tuhan hamba kurang tu pun tak sengah lah. Kalau Tuhan hamba lebih tak tahu dia juga lah. Tu satu ciri dia. Walam yakun bil ja'dil qatiti. Tu dia tak asal dia menggambarkan tinggi rendah Rasulullah dan setiap anggota badan dia tu. Dan Nabi SAW juga kata Sayyidina Ali, lam yakun, tidak adalah ia Rasulullah tu bil ja'dil qatiti. Ini dia menggambarkan keadaan rambut Rasulullah. Bil ja'di qatiti, bil ja'di qatiti, dengan bersangatan kerinting. Saya tak terjemah harfiah satu-satu lah kan. Kalau ja'di makna apa, qatiti ni, jadi kadang-kadang payah kita nak faham dengan sebab harfiah dia tu kan. Bahasa Arab depa ni lah. Nabi ni, rambut Nabi bukan seseorang yang rambut dia ni bersangatan kerinting. Wala bisabti, dan tidak juga Nabi ni mempunyai rambut yang sabti. Sabti ni dia panggil terlalu lurus. Terlalu lurus, rambut betul. Kalau kami utara ni dia panggil apa? Bukanlah rambut Nabi ni cerin, tahu cerin. Cerin rambut pacak. Tak, pacak ni tak elok. Kan? Tengah orang tu ada bukanlah tak ada kawan tu seorang. Dia berasa dia handsome padahal rambut dia cerin. Kita tengok perasan kata dia segok. Rambut cerin. Sebab rambut cerin ni dia ada lambang dah. Siapa rambut rinting ni apa tanda? Kan? Rambut yang cerin ni apa maksud daripada sikap atau perbuatan dia. Ni dia dah kira. Ya, ada bahasa dia duk tengok syarah ni. Susah juga nak terjemah dia punya dengan bahasa kita tu. Jadi yang kata Rasulullah ni, kata Sayyidina Ali, bukanlah seseorang yang mempunyai rambut yang berkerinting. Sebab berkerinting ni kebanyakan Arab semua kerinting. Jarang Arab yang berambut yang tak kerinting. Rambut mereka bergulung. Pendek tahu lah. Cuba biar ambil banyak. Panjang tu. Kerinting rambut. Arab memang macam tu. Rintin daripada kepala sampai ke dada. Tu rintin mula dada. Apa rintin? Kasar pula. Nabi tak. Dan bukan kat sabti. Sabti ni terlalu lurus. Cerin kalau kepala. Bukan rambut cerin ni tak elok. Kana ja'dan, adalah ia apa nama Rasulullah ni, sya'ruhu tu.
ja'dan, ini sedikit beralun. Rambut ni kan, rambut ni kalau dia cerintak elok, tapi rambut tu lurus dan beralun. Dia rambut beralun, tak payah buat teknik rebonding lah. Memang asal dia macam tu lah. Kita nak kena pergi teknik rebonding, tak boleh ada ni pun kena pakai redress. Tak ada redress apa lah kan. Ya, asal dah rambut elok. Beralun. Sedikit beralun. Maulana Husin terjemah tu lah masa mengaji. Bahkan rambut baginda sedikit beralun. Bahasa sedap Maulana Husin. Sedikit beralun. Itu dia gambarkan keadaan rambut Rasulullah. Walam yakun bil mutahhami, dan tidak adalah ia Rasulullah tu bil mutahham. Apa makna mutahham? Bahasa ni Arab sendiri jarang guna. Orang hadis, orang luruh tinggi guna. Kita payah kalau kata ulama tak tolong tafsir lah. Jenuh meraba. Maksud apa mutahham ni ulama kata ay kathirul badan mutafahishu samin wa qila huwal muntafakhul wajhi wa qila nahiful jismi. Tu dia payah. Wa qila tuhmatul launi. Ada maksud banyak lah. Sebab bahasa dia tu dia panggil lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak ni satu perkataan yang mengandungi banyak makna. Digunakan mutahham ni kadang-kadang dengan makna orang yang bertubuh gemuk. Kan, badan dia besar, mana isi terlalu banyak. Gemuk ni isi terlalu banyak lah. Kan, tu dia awak berisi sekarang lah. Isi ni bertubuh badan gemuk. Makna mutahham ya. Dalam lughah juga makna mutahham ni orang yang sentiasa yang berisi, lagi pula orang yang bermuka sembam. Tu dia muka sembam, penuh muka kan. Kadang-kadang kita tengok mati. Dulu tengok macam tak ni, law ni tengok sembam kat ni kan. Sembam ni isi penuh. Makna mutahham juga. Tu dia kata luruh. Tu nak guna luruh. Ada sebahagian ulama mengatakan mutahham ni makna kuih kering. Pula. Sebahagian ulama lain kata tak, yang kata mutahham ni makna tuhmatul laun, orang yang warna kulit dia kelabu kehitaman. Nak pakai mana? Jadi banyak ulama kata bil mutahham ni berbadan berisi banyak, yakni gemuk. Dia bukan badan gemuk. Sebab badan gemuk ni saya kata nak sebut siapa. Dia setengah-setengah orang ni memandang gemuk ni satu kan, sebut gemuk yang marah, tambah lagi orang perempuan. Awak nampak gemuk lari pergi dapur nasi tak kedarah dah kan. Betul tak? Satu aib bagi mereka. Abang atas boleh segak padahal 100 kilo pada orang tak ada segak. yang paling pantang kali sebut kata gemuk orang perempuan, betul tak? Awak nampak berisi. Saya senaman. Abang kata berisi, tengok baju tinggal 22 ni. Tarik. Kita ada tengok. Jalan bunyi kedebab macam besar. Duk kata angkui lagi. Sebab tu Rasulullah ni pasal kan, setengah orang gemuk tak apa dia kata. Tapi kebanyakan manusia bila sebut orang gemuk ni, dia kan ada kadang Rasulullah tak mahu. Rasulullah ni nak Tuhan tak buat tu. Sebab manusia ni dia lebih kagum kepada tu. Tengok badan kemas. Badan kemas ni tak ada orang kata, badan kemas bukan syok dah, orang tak kata kan. Mana badannya tengok kan. Orang puji. Kalau gemuk, gemuk lugu ni sembang ni terah kan. Dia orang akan sinis. Sebab tu tubuh badan Rasulullah ni bukan lugu tu. Arab ni kebanyakan badan lugu tu. Betul tak? Kan, banyak Arab ni badan jenis kemas, besar. Badan berisi banyak. Nabi tak. Nabi ni bersasar. Ni gemuk ni, gemuk. Tu maksudnya tu. Tu daripada sudut inilah gemuk kukuh badan ni. Wala bil mukalsami, dan tidak juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bermuka bulat. Kan, muka bulat memang isi penuh. Malah yang kata wajah Rasulullah ni bujur, hampir kepada bujur. Pasal muka bulat ni nampak. Orang manusia ni tengok tu dia bulat macam duit 5 kupang. Dia tak nampak kecantikan. Kan? Tu orang kata muka sebujur sirih. Nampak bahasa Melayu?
pipinya bak seludang, pipih ni punya hidung mayang lah macam-macam kan. Itu nak menggambarkan kecantikan, bahasa kecantikan. Kan bibirnya pecahan bak delima lah kan. Dulu bahasa murat belajar enggak lah bab-bab tu walaupun tak pernah murat kan. Ayat nak ayat perempuan ni kan. Ada perempuan ni nak puji ayat dia, nak bagi dia perempuan ni dia ayat dia puji je. Kan. Balik-balik masak makan Allah. 200 kedai duk try tak leh lawan sayang abang lagi. Allah dia suruh nak abang nak makan apa abang. Padahal kita telan masuk 3 mulut perempuan. Tapi puji punya pasal. Gelang polon dia lagi dengan lelaki ni. Mau rajin puji. Lelaki ni rajin lah puji sikit ni sampai balik. Masak ni tanpa haram tak sedap. Nikah 10 tahun pun bodoh lagi nak masak. Gantung senuk lah esok. Kan? Pujilah sama kawan tu. Dia ada cara kaedah dia tu. Nabi puji orang pandai masak. Masya seronok. Kita tak ada. Sedap abang? Boleh lah. Pada bila tak mampu boleh lah makan. Jawab kering tu ya. Bini ayak mata. Suap makan. Aduh. Nitik yang mata dapur. Ayah biasa try bini dia hantar tu. Lama pada tak mampu ya. Kawan sengap tu. Kita sini melawak tu kan. Kalau dia tengok alamak silap. Lepas tu pujuk apa pun tak mau. Dia sengap. Itu. Dah lah. Ada. Kita nak melawak ya kan. Lepas tu tak apalah esok kita pergi makan kedai. Tak apa masuk dah saya. Tak apa nak sihat dan. Kita ada fikir aku silap dia melawak aku tu. Perempuan ni kalau pandai masak syaitan kan. Dia tengok jari tangan. Tak. Dia jari dia tak terlalu berisi sangat. Kalau jari jenis berisi sikit ni, masak kurang sedap tapi rajin. Kan? Oh, habang nak makan apa masak tapi boleh makan lah. Kan? Dia ada cara kat. Bulu runcing. Dia jari runcing dia masak sedap. Dia masak sedap. Kadang-kadang main campak kan, pak Bali masuk belanga. Tapi kita makan sekali nak 4 kali kan. Tu dia tu sebab tu orang pergi Minang pasal apa syarak suruh tengok tangan. Tu suruh ngaji tu kan. Ni pergi tengok tangan. Mengaji. Kan. Mengaji. Dia kadang ni ada banyak isyarat ni tangan. Sikap perangai angin tak angin kena parti kenin. Tak lihat tak tahu tengok. Hai sat lagi duk hati. Dah pakai ada belakang dah cerita pembak mengarutnya. Tapi dah buat ilmu. Kenin sudah lah. Dia firasat tubuh. Ni kalau orang kening lebih Dia kesian kat dia bawa dia cerita. Dia orang umpan ni kening banyak gagah lagi. Kalau kening sambung, pinggan nak dia kepala. Orang muda kena sambung tak? Itu belanga terokup dia kepala. Dengan ilmu firasat tu. Sebab tu kita tengok pasal apa syarak bagi tengok muka dengan tangan. Cukup lah. Dia datang tu semua. Kita ada tak pernah tengok. Oh segok. Kita tahu tu ya. Hidung kemek sikit. Alah. Bukan dia tahu pangai nikah 3 bulan. Dia sokop besen atas kepala dia. Hilang sekali. Semua ada isyarat dia tu. Itu ada ruk-ruk muka semua ni dia memberi isyarat sifat tabiat perangai. Macam ini alim ulama dulu bagi syarat gitu ya. Dah maksud banyak. Wa kana fi wajhihi tadwirun dan adalah pada wajahnya wajah Rasulullah tu tadwirun hampir iaitu hampir bulat. Yakni bulat yang hampir kepada bujur, tidak bulat bundar ataupun bujur panjang tapi antara keduanya. Makna tadwirun wa kana fi wajhihi tadwirun asaidawarun makna bulat. Bukan makna bulat, makna hampir kepada bujur dan tidak terlalu bulat bundar. Maulana terjemah kata malah ataupun bujur yang panjang tapi di antara keduanya. Wajah kan muka kalau bulat sangat pun tak elok.
Kalau bujuk sangat pun tak elok. Antara. Tu segak kan. Sekali dia senyum rabah di sini kan. Itu bukan kata sini sekali di sini petik, tanpa petik senyum saja 100 yang datang tahu kan. Boleh kata Nabi. Kalau tu ada apa yang main. Yang enam. Tu ada tu isyarat-isyarat dalam ni pandai kok bahasa-bahasa aku ni. Abyadu. Ni dia menggambarkan keadaan kulit Rasulullah. Abyadu musyrabun. Putih yang diberi minum. Ada bahasa aku nak. Putih yang diberi minum. Minum apa? Makna putih yang bercampur. Yang diberi minum merah. Makna putih yang kemerah-merahan. Putih paling elok sekali. Putih merah. Kan? Kalau putih yang kurang sikit, putih besar. Yang kurang lagi, putih pucat. Putih mayat. Putih mayat. Pok Yahudi semua. Pasal pok-pok tu semua mampu. Kan? Nabi Musa doa balik, suruh hidup balik. Sebab mereka minta tengok Allah Ta'ala. Kan? Malaikat turun jerkah, mampu habis. Ni boleh jerkah. Akak Nabi Musa doa ke Allah balik. Kan? Ja'alaikum jahratan, ya Allah, ya wahai Musa, bagilah kami tengok Tuhan secara jahan ni. Malaikat jerkah mampu. Kan? Nabi Musa doa. Masa tu mati. Allah kekalkan keadaan mati tu yang lepas putih pucat, putih mayat tu. Yahudi ni kan elok putih mayat. Kau boleh mampu ya? Memang saya mampu. Tu Syarif kata apa? Bukan dia elok puak ni anak mayat semua ni. Tu Syarif sebut tu. Bukan menjadi tafsir kan. Kata kan elok mayat. Mayat nak elok apa dia dah. Tu semua geng anak mayat semua tu Syarif kata. Tinggal pergi nyamuk balik lah. Dia hidup balik. Kekal keadaan dia putih mayat. Tuhan tak ubah saya balik. Tuhan nak bagi cam. Sebab tu betul elok. Yang dua kali putih balak. Putih balak macam orang putih. Tak elok. Lebih kurang bau balak. Putih balak tak elok. Di mana betul tengok. Ni Rasulullah ni dia putih. Bahasa yang Sayyidina Ali sebut nak abyadu musyrabun abi humrah. Putih yang diberi minum. Bahasa diberi minum makna putih yang berkemerah-merahan. Bahasa dia nak guna, dia tak kata abyadu ahmad dah. Dia balaghah dia abyadu musyrabun bihumrah. Putih ni bukan saya kata putih yang diberi minum merah. Makna putih kemerah-merahan. Putih merah-merah ni Allah kan. Isuk tayuk pun tutup kan. Dengan putih kemerahan ni. Kalau putih melati Alibaba tu tak elok. Orang Melayu. Arab ni kalau kita jumpa putih kemerahan, Allah elok. Pergi Mekah. Kan, duduk tawaf tu tapi tak baguslah. Dia duduk tunggu tengok. Saya duduk tengok anak. Allah. Tu orang tua kata, tengok anak orang, teringat anak kita. Tengok bini orang, lupa bini kita. Duduk tepi tu, Allah. Dan perasa huduh kita kan. Elok semua, tan kulit baru. Kita kalau tanding Johan kalah. Tanding Johan ni kalah, huduh kita ni. Dan banyak lagi bangsa. Tu kalau dia beralih relin, buat manja, mata hijau. Rebah depan Kaabah tu ya. Tak tahulah. Panahan seorang wanita ni dahsyat. Hasan Al-Basri pun pernah terikut dengan pandangan seorang mata yang cukup serak keturunan Nabi Yusuf. Kalau tak silap lah. Hasan Al-Basri turut pergi rumah. Dia kata, saya aku tengok mata dia. Mata ya, sama sekali kata fitnah cukup besar. Saya dia punya renungan mata langsung ke dalam mata hati. Sebab tu tamat ikut balik rumah. Dia korek mata bagi kat Hasan Basri. Aku tak mau, aku nak jawab depan Allah sebab mata tu hamba dosa. Teriak Hasan Basri. Tu lama dulu. Mata tu. Itu yang kata dari kerana mata. Kan. Rohana Jalil pun menyanyi Kih Mata. Kan. Nyanyi lagu Mata. Lawan pandang-mandang lah apa semua kan. Kih mata.
Yang ni pelik sangat kan. Tapi kita Syria orang Syria Palestin orang. Mana bisa segak suka. Segak. Mai hak uduh dia tu apa segak dah semua. Habis. Tu dia punya ciri kulit. Kata kulit. Nah, dia dah suruh berhenti je tu. Elok berhenti je. Dan dia warna kulit ni, dia ada banyak jenis. Ada ulama kata menunjuk kadang-kadang atas kesihatan kita warna kulit. Kulit ni melambangkan kita ni tahan tak tahan buat kerja apa semua. Dia kata banyak ni kulit ni. Kan? Tok dia Ayah Hashim pasal tumbuh kata kalau mu tengok seorang muka ni, pegang tangan dia tengok muka. Kalau dia putih kuning tu, orang penyakit. Penyakit. Tak payah pegang tangan lah. Duk cek apa cek tak payah cek lah. Tengok. Tahu dah dia sakit ni. Muka kadang kuning. Adalah kaedah-kaedah dia tu dalam bab warna kulit ni. Saya mengaji juga bab tu sikit-sikit. Jadi dia tu dia cerita lah. Lagi kita duk nak tengok kulit seorang. Kulit kita tak jadi. Tu lama dulu. Habis. Nonton tu. Ada ajul ainin. Bahasa dia guna tu. Ada ajul ainain. Ini dia menggambarkan keadaan biji mata Rasulullah. Nanti kita sambung apa nak bawa aja. Ada ajul ainain ni bahasa Melayu kata bersangatan hitam mata yang hitam dan bersangatan putih mata yang putih. Tu ada ajul ainain. Bahasa ni. Timbul. Tengok mata budak-budak. Kita kalau tengok mata budak-budak kecil kan. Elok lah mata dia. Bersih kan? Bersih. Ada dia terjemah lah. Ada hitam pekat tadi. Dia nak sampai murid dia bersangatan hitam mata yang hitam. Bersangatan putih mata putih. Baru dapat maksud kan. Bagilah dia bantu seterahagan pada terjemah. Nampak tu Cantikkan. Kita berhenti tang tu. Ada ajul ainain ahdabul ashfar. Ini cerita bab bulu mata pula. Ni saya gak sungguh salah. Bulu mata yang panjang. Saya gak sungguh. Dia lepas duduk gedebung jenuh jangkah itu. Wallah alam tidak adalah ad'ajul ainain. Tak payah kalau kita nak ambil da'aja ni makna apa? Kena ambil hadis. Tak payah bahasa istilah dia. Arab kata syadidul bayadil bayad wa sawadis sawad. Bersangatan hitam matanya yang hitam, bersangatan putih mata yang putih. Terjemahan tu kadang-kadang kita nak faham kan. Itu bahasa sastra kan. Sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hadhihi an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum.